السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وعظيمنا وقدوتنا وأسوتنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما صحيحا والحمد لله رب العالمين. Amin Allahumma amin. Thumma amma ba'du. Yang dimuliakan lagi disanjungi dan dicintai para alim ulama, tuan-tuan guru, para asatidzah, tuan-tuan imam, seluruh staf kepimpinan ahli jawatan kuasa Surau Al-Jauhar Taman Sentosa yang diraikan lagi dikasihi dan disayangi ayah-ayah, ibu-ibu, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat. Semoga kita semua mendapat pengampunan dan rahmat Allah Jalla wa'ala. Amin Allahumma amin. Kita mulai majlis kita dengan Ummul Quran. Hadiahkan Al-Fatihah ini kepada baginda Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan kepada para sahabat, para isteri, para keluarga baginda radhiyallahu taala anhum, dan khususnya kepada tuan pengarang kitab almarhum al-alim al-alama Fadilatul Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullahu taala, dan kepada pentahqiq kitab almarhum al-alim al-alama Fadilatul Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Abu Ali Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki rahimahullahu taala, dan kepada keseluruhan para guru, para masyaikh, para habaib kita, dan kepada kedua orang tua kita. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahnya taufik dan hidayah Allah. Dapat lagi kita menyambung pengajian pada malam ini pada membicarakan ilmu asas fardu ain aqidah pada menghuraikan kitab Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin. Semoga duduknya kita dalam majlis ilmu pada malam ini qabul di sisi Allah sebagai suatu amal soleh yang menjadi saham di akhirat nanti insya-Allah. Maka kita menyambung pada ke surat ke-25 kitab Jawi pada baris yang pertama. Kita masih lagi pada membicarakan sifat-sifat wajib bagi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi wa iyyakum fid dharaini amin Allahumma amin. Berkata pengarang rahimahullahu ta'ala, ta'ala Allahu 'anil intiqalati wal harakati wal hululi wal aqtari wal jihati. Artinya,
Maha suci Allah Ta'ala daripada berpindah, intiqalat, dan bergerak, wal harakat, dan mengambil tempat, wal hulul, dan bertempat yang tertentu pada suatu benua, wal aqtar, dan berpihak dengan pihak yang tertentu, wal jihad. Ini semua 1, 2, 3, 4, 5. 5 ni maha suci Allah daripada 5 ni nak rangkum satu nama je, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Allah tak bersamaan dengan makhluk. 5 ni semua sifat makhluk. Kita tengok satu-satu. Dia kata maha suci Allah daripada berpindah. Ta'alallahu 'anil intiqalat. Maha suci Allah daripada berpindah. Pindah ni bergerak dan diam. Berpindah daripada satu. Bila sebut pindah, confirm kait dengan tempat. Bila sebut pindah, dia confirm berkait dengan tempat. Berkait dengan tempat satu, berkait dengan bergerak diam dua. Ni semua maha suci Allah. Maka tak boleh kata Allah turun daripada arasy, daripada langit turun ke bumi di sepertiga malam tu memang Allah turun. Tak boleh kata itu. Hadis kata gitu, tak turun. Nabi pakai kalam majaz. Yang dimaksudkan turun adalah rahmat dan pengampunan Allah. Tafsiran yang kedua kata turun itu para malaikat Allah yang membawa rahmat, yang membawa pengampunan. Kalau Allah turun gitu, dah bergeraklah. Maha suci Allah daripada berpindah. Boleh macam nak yang ringan sikit, dalil yang ringan sikit, dah berkali-kali dah sebut. Dah kalau Allah sepertiga malam kat Malaysia, tiba Malaysia tengah hari, Allah sepertiga malam kat mana? London. Dah sepertiga malam, dah yang London siang, sepertiga malam kat mana? Zimbabwe. Tak naik-naik Allah. Tak naik-naik, asyik sepertiga malam aja. Tak naik-naik. Mana boleh? Allah tak bertempat. Jadi maha suci Allah daripada berpindah. Satu. Wal harakat, dan maha suci Allah daripada bergerak. Allah gerak ke macam gerak kita? Gerak, diam, gerak. Kalau tak bergerak, diam. Kalau tak diam, dia gerak. Tu bukan Allah, tu makhluk. Gerak dan diam Allah. Af'al Allah, wahdaniyah juga. Nanti bila masuk sifat yang keenam, wujud, qidam, baqa', mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, qiyamuhu ta'ala bi nafsih, wahdaniyah. Wahdaniyah, esa Allah pada 3. Esa pada zat, esa pada sifat, esa pada perbuatan. Dan kalau perbuatan Allah berbilang-bilang, gerak satu, berdiam satu, slow satu, laju satu. Tak, Allah bukan makhluk. Macam mana? Jangan dimacamkan, nanti menyerupai makhluk. Yang kita nak beriman dia, Allah bergerak tak seperti makhluk. Maksud kata apa? Allah bukan bergerak yang seperti kita bergerak diam, bukan. Baik. Jadi maha suci Allah daripada bergerak, wal harakat, wal hululi, dan maha suci Allah daripada mengambil tempat ataupun mengambil ruang ataupun mengambil lapang. Kalau kitab lama dia kata mengambil lapang. Kitab moden sikit mengambil ruang. Yang ni mengambil tempat. Samalah erti tu. Maksudnya Allah tidak mengambil tempat. Maksud dia tak bertempat Allah. Allah wujud bila makanin wal zamanin. Allah wujud tak bertempat dan tak bermasa. Makan tu bukan makan, makanin, makan tu tempat. Allah wujud bila makan. Bila makan, sekejap lagi kita makan. Apa kata? Bila makan. Ingat tanya bila makan. Bukan. Bila makan. Kalau ajar-ajar mesti biasa dengar bila-bila ni. Idgham bila gunnah. Kan ada bila. Bi dengan la. Tidak. Dengan tidak. Dengan tidak ni nak terjemah macam boleh nak terjemah saja. Dengan tidak. Idgham bila gunnah, memasukkan dengan tidak dengung. Inzad, bahasa sentosa, inzad without humming. You understand?
Insert without humming. Dia orang bila pernah. Maka Ustaz sebut without tadi, without, yes. Maka nak sebut bila ni tanpa. Senang. Nak sebut bi dengan, la tidak dengan tidak. Kita terjemah satu perkataan tanpa. Bahasa sini without. Itu bila. Allah wujud bila makan. That mean Allah exists without place. Allah exists without place. Allah wujud tak tempat dan tak bermasa. Nah, bila bertempat, siap dia berpindah, dia bergerak. Nah, Maha Suci Allah. Wal aqtari, dan bertempat yang tertentu pada suatu benua. Maha Suci Allah juga. Tempat juga Maha Suci Allah daripada bertempat di satu-satu tempat tertentu. Jadi kalau nak kata Allah ni tempat tertentu je, mana? Kursi, tak. Arash, tak. Langit, tak. Akhirat nanti Allah dalam syurga, tak. Yang bertempat semua makhluk. Maha Suci Allah daripada bertempat. Nah, ingat saya dah bagi tahu minggu lepas bahawa nanti tuan-tuan buka media sosial, Facebook ke, Instagram ke, YouTube ke, video tu ada tapi saya tak suka nak viral. Biarlah jumpa sendiri. Kalau tak jumpa lagi bagus. Ustaz tu kata, ustaz tu dengan kot, dengan songkot, tak kisahlah pakaian kemah, tak ada masalah, tapi berakidah mujassimah dan musyabbihah. Mujassimah ni menganggota tubuhkan Allah, musyabbihah ni menyerupakan Allah dengan makhluk. Dua ciri akidah ni akidah Wahabi. Senang cerita tu Ustaz Wahabi. Jangan sensitif dengan nama Wahabi. Kalau tak nak pakai nama Wahabi, mujassimah, musyabbihah, dua ni dia lah. Dan sebelum Wahabi wujud pun wujud akidah yang begini di zaman-zaman sebelum. Baik, apa Ustaz tu kata? Allah nanti di akhirat, yang kita semua dapat tengok Allah dalam syurga, harus bagi Allah membentuk diri dia bertempat dalam syurga. Ni tak terima ni. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah tak terima ni. Sebut pasal akidah Ahlussunnah wal Jamaah, saya hari Ahad ni, Ahad depan, lagi 2 minggu ada seminar dengan Jabatan Agama. Seminar Ahlussunnah wal Jamaah di Dewan Besar Dewan Besar Pusat Iskandar, Jabatan Agama lah. Hari Ahad pagi ada seminar ni. Seminar akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini yang kita bawa. Maka kami sebagai penyebar ilmu ni kena bertungkus lumus kan? Sebab apa? Nak melawan yang dalam video tu. Ayah, ibu-ibu datang sini dengar dah elok, lepas tu pegang. Tiba-tiba bila tengok internet, tak goyah, tetap dengan pegangan apa yang kita belajar dalam kuliah. Bagus kan? Kena setengah orang, ustaz kata kat kuliah gini, ni ustaz ni kata gini. Takkanlah ustaz ni salah. Tengok tu pakai kemas je. Tak boleh kata gitu. Habis gitu. YouTube, Instagram, Facebook, WhatsApp pun dia share link. Tengok ni aja. Apa pula Allah tak tempat? Tengok ni, ustaz ni kata Allah dalam syurga. Dah bergaduh dalam WhatsApp group. Ayah-ayah, ibu-ibu, kalau dalam WhatsApp group, kalau dalam Telegram, mana-mana group, tiba-tiba ada orang upload video-video yang bercanggah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah ni, tugas-tugas ayah-ayah, ibu-ibu, tak payah berdebat. Apa Imam Ghazali kata? Sifat penuntut ilmu, adab dia dengan ilmu, jangan berdebat. Kalau kita nak dia forward video tu, kita pun kata ini akidah ni dah menyimpang daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Cukup bagi tahu je. Dia pun balas, apa pula hajah gini-gini, diam, jangan balas. Mute kejap grup tu. Mute kejap. Ataupun delete. Mana kita tak nak tengok, delete untuk kita kan, delete for me, jangan delete for everyone, nanti dia marah. Apa sahaja delete mesej saya. Delete for me. Delete je, kita tak nampak. Tak payah gaduh. Tak payah gaduh. Habis ustaz, kalau kita tak betulkan dia, dia yang salah. Dia yang salah. Siapa suruh belajar macam itu? Belajar kod-kod YouTube. Dia datang kuliah tak? Dia nak ngajar orang yang datang kuliah. Orang lain datang kuliah. Tapi satu grup lah, contoh grup Yasin.
Yang ada tak datang kuliah, dia nak ngajar yang datang-datang kuliah. Ini masalah. Baik, maka Allah tidak ada di satu-satu tempat khas, tak ada. Kemudian yang akhir dia kata wal jihad. Bahasa Arab kalau jihad dengan huruf dal, jihad itu berjuang kan. Mujahidin berjihad, jihad fi sabilillah, berjihad melawan musuh, itu jihad tu dengan huruf dal, jihad. Yang ni dengan huruf ta, jihad, ta taknis, ta sampan. Ta jihad. Wal jihad, maha suci Allah daripada berpihak. Berpihak bahasa lama, bahasa moden berarah. Saya dah sebut kan sebelum ni. Maha suci Allah daripada berarah. Arah mana? Para ulama kata ada 6. Kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah. Imam Ghazali menambah 2 lagi, luar dan dalam. Maka total 8. 8 jihad, 8 arah. Ke-8 ini maha suci daripada Allah. Baik. Kemudian baik, selesai yang tu. Seterusnya, jadi ingatlah 5 ni maha suci daripada Allah. Berpindah tidak, bergerak tidak. Bergerak maksud kata bukan Allah diam. Kalau Allah tak gerak, Allah diam. Tak, diam dan gerak itu makhluk, sifat makhluk. Dan mengambil tempat, tidak. Bertempat di satu-satu benua atau tempat khas, tidak. Berarah, tidak. 5 ni tidak. Sebab 5 ni sifat makhluk juga. Rangkum jadi satu nama, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Bersalahan, berbeza Allah dengan sekalian yang baru. Benda sekalian yang baru, makhluk. Baru, Ustaz kenapa dia kata baru? Baru kan lawan lama. Itu cikgu BM. Baru lawan lama. Akidah baru lawan sedia. Hudus lawan qidam. Macam mana baru lawan sedia? Dia pelik sebab tak faham istilah. Baru tu apa? Baru itu ada permulaan. Itu baru. Ada permulaan maksudnya Ustaz? Ada pencipta. Kita semua baru. Maksud dia apa? Kita semua ada permulaan. Mula-mula kita ni tak ada, kemudian kita diadakan. Itu ada permulaan. Bila kata ada permulaan, ada tak pencipta? Ada. Siapa cipta? Allah. Dan Allah qidam. Qidam maksud apa? Tiada permulaan. Maksud tiada permulaan, tiada yang mencipta dia. Dia sedia ada. Jangan kata Allah yang mencipta zat dia sendiri. Tidak Zat Allah tak ada mana-mana pihak, mana-mana yang mencipta, tak ada. Dan Allah bukan mencipta zat dia sendiri. Tak ada siapa yang mencipta zat Allah. Kerana zat Allah dan sifat Allah itu qidam juga. Sifat Allah pun tiada permulaan. Kita ni zat kita Allah cipta, sifat kita Allah cipta, gerak kita Allah cipta. Allah semuanya qidam juga. Zat dia qidam, sifat dia pun qidam. Sifat yang mana tu? Sifat ma'ani, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam, 7 tu. Itu qidam. 13 lagi sifat nafsiyah, salbiyah dan maknawiyah. Itu semua bukan qidam. Itu tidak diperbahaskan dalam sifat. Kerana apa? Kerana nafsiyah, salbiyah dan maknawiyah itu bukan sifat yang jenis wujud. Dia hanya nak faham sahaja. Sifat-sifat yang diletakkan untuk kita faham tentang sifat Allah. Tu nanti kita bicara. Tu nanti kita bicara. Nak cerita yang ni, ni Allah tak tempat, tak gerak, tak diam, tidak berpindah, tidak berada di satu-satu tempat khas dan tidak berarah. Tamam. Pengarang rahimahullah mengatakan lagi, la yahwihi makanun. Kan jumpa perkataan makan. Makan lapar tak? Tengah-tengah lepas maghrib ni kan, kot ada yang puasa, berbuka tadi sikit je. La yahwihi makanun, artinya
tiada meliputi akan Allah Ta'ala itu oleh tempat. Sama juga, maksud dia apa? Allah tak bertempat. Ringkas terjemah. Kalau nak ambil yang dikata kat sini, tiada meliputi akan Allah itu oleh tempat, maksud dia apa? Tempat tidak mempengaruhi zat mahupun sifat Allah. Tempat ni tidak pengaruh zat Allah, tidak mempengaruhi sifat Allah. Sebab tempat adalah makhluk. Ustaz, tempat makhluk Ya, makhluk. Dalil, tempat Allah yang cipta. Sebelum Allah mencipta tempat, tak ada istilah tempat, tidak ada tempat. Tak ada tempat, tak ada arah. Arah Allah cipta, tempat Allah cipta, masa Allah cipta. Sebab tu Allah tak tempat. Sebab apa? Allah wujud sedia. Maka sebelum Allah cipta apa-apa makhluk, tak ada makhluk. Allah senyata tunggal. Bila Allah mula cipta roh, cipta tempat, cipta masa, baru semua jadi wujud. Baru bermulanya ada tempat, sebab Allah mencipta tempat. Itu yang kita kata, yang ni soalan ni mudah. Kenapa ni Tuan Haji, kenapa Tuan Haji kata Allah bukan dekat langit? Kenapa Tuan Haji kata Allah bukan kat arash? Tuan Haji pun jawab, sebab ketika Allah belum cipta arash, belum cipta langit, Allah duduk mana? Dia pun bengong dia. Allah belum cipta langit, Allah belum cipta arash, masa tu Allah duduk mana? Terapung terapung. Terapung tu bukan tempat, kat udara, di awang-awangan. Tempat. Ada akidahmu bagaimana ni? Lah salah akidah ni, Allah tak tempat kan? Erti pun. Dah kalau nak kata juga tempat, siapa besar? Kursi besar ke Allah besar? Langit besar ke Allah besar? Arash besar ke Allah besar? Kursi, arash dan langit lah besar. Sebab apa? Kalau Allah besar, tak stable lah duduk, jatuh lah. Kesiannya Tuhan macam itu, bersifat lemah. Nampak? Senyum ayah-ayah tuan-tuan. Apa akidah macam tu? Tapi mereka nak tegakkan benang yang basah. Allahu Rabbi. Baik. Kemudian seterusnya, wala yuhsihi zamanun. Zaman ni masa. Masa. Bukan zaman ni. Itu nama kumpulan. Kumpulan penyanyi. Zaman ni masa. Kalau ayah-ayah, ibu-ibu biasa pergi kursus haji, umrah, miqat makani, miqat zamani. Miqat ni tempat berniat. Miqat makani ni berkait tempat, miqat zamani berkait masa. Nak berniat umrah, miqat zamani dia bila-bila boleh, tak ada waktu tertentu. Miqat makani kena pergi lah. Bir Ali ke, betul ke Bir Ali? Taif ke, tempat-tempat tu lah yang kita kena niat kat situ. Kalau haji pula, miqat zamani, miqat zaman, miqat masa dia kena pada musim haji, tak boleh luar daripada musim haji. Tapi kalau miqat makani, macam biasa juga tempat-tempat yang niat tu. Saya sebut pasal tempat berniat ni ayah-ayah, ibu-ibu, masa saya pergi umrah gitu. Macam-macam hal tu. Bukan tak belajar, tapi kadang-kadang Allah kesian, ujian. Kita orang naik bas pergi Taif, nak berniat lah kat sana. Dia kata, Ustaz, saya macam penat lah, tak nak lagi Taif, saya nak rehat kat hotel je. Okey kan? Lepas tu bila kami dah balik daripada Taif, dah niat lah kat sana, dah pakai ihram apa semua sana, balik. Sampai hotel, kita orang simpan beg je. Lepas tu nak turun ke Masjidil Haram, nak buat umrah. Masa naik hotel, semua simpan beg. Yang dia tengah melanggar kat dalam bilik, tengok member dia 2-3 orang dah siap pakai ihram. Dia rasa nak buat pula. Dia rasa nak buat, dia pun pakai ihram. Pakai ihram.
Lepas tu dia jalan, turun lift, orang yang grup kami dah jalan, dia ke belakang sikit, dia macam lewat sikit, dia turun tu lewat sikit. Kemudian dia buatlah umrah. Tiba-tiba balik sama-sama. Dia buat umrah ni. Balik sama-sama. Umrah. Tadi orang kata tak pergi niat. Tak. Habis niat kat mana? Niat kat mana? Taklah, saya pakai kain ihram tadi, saya jalan sampai depan pintu Masjidil Haram tu. Saya tak larat jalan, saya naik wheelchair. Bila saya naik wheelchair, saya tanya Pak Arab tu boleh cakap Melayu. Saya kata saya tak berniat kat Taif. Pak Arab tu kata niat je depan pintu masjid tu. Habis kena dam. Kena dam. Seekor kambing tak mahal, 300 setengah. Oh ya ke ustaz, macam mana? Orang berniat kat Taif, dia ingat nak rehat. Dia kalau nak cakap lah dengan ustaz, saya ingat nak join sama lah, jangan pandai-pandai sendiri. Bila pandai sendiri, ustaz tengok balik sama-sama kat Taif tadi tak ada niat. Dia bukan boleh niat sebarang kat mana-mana umrah ni. Baik. Habis cerita tentang zaman, zamanun. Artinya baik, yang dikata sini wala yuhsihi zamanun, artinya dan tiada menentukan Allah Ta'ala oleh zaman. Bahasa mudah, Allah tidak berkait dengan masa. Kalau Allah berkait dengan masa, maka Allah ada umur. Bila ada umur, ada mula. Bila ada mula, makhluk. Senang kan? Dia punya formula. Allah tak berkait masa. Kalau Allah berkait masa, dia tanya, kalau Allah berkait masa, Allah ada umur. Bila Allah ada umur, setiap yang berkait masa ada umur. Baru lama tu umur, tua muda. Kalau kita kata bumi ni dah berjuta umur dia, dah Allah yang mencipta alam ni mestilah lagi tua kan? Sudah, Allah ada umur dah. Dan kalau Allah ada umur, bila Allah ada umur, Allah ada mula. Bila Allah ada permulaan, ada yang mencipta Allah. Mana boleh gitu? Tahu pun Allah tak berkait masa. Itu satu. Tentang masa ni juga, Allah boleh perintah bila-bila je Allah nak perintah masa. Wahai masa, jadilah engkau panjang untuk hamba-Ku yang ini. Wahai masa, jadilah engkau singkat untuk hamba-Ku yang ini, kerana Aku tak berkatkan masa untuk hamba-Ku yang ini. Hamba-Ku yang ini, wahai masa, jadilah engkau berkat, panjanglah masa tu untuk hamba-Ku ini. Walhal kita semua sama 24 jam. Tapi kenapa ulama dulu boleh 3 hari sekali khatam? Al-Imam Ahmad bin Hanbal boleh sehari 2 kali khatam. Nak fikir dengan adat, masa adat, susah pun kita nak terima. Tapi bila fikir Allah boleh panjangkan masa, seperti Ashabul Kahfi, tidurnya beratus tahun, dia umur panjang lah tu. Tidur beratus tahun. Itu kata masa tu Allah yang miliki dan Allah yang perintah. Kalau ada dalam ni hajah, tuan haji, semayang, tiba-tiba ada perkhabaran cerita ni masa kita dah meninggal, contoh tuan imam kita ke, tuan pengurusi kita ke meninggal. Ni bukan minta mati tau, contoh kalau dah meninggal. Lepas meninggal tu ada beberapa member rapat cerita, saya pernah duduk, pernah tahu tau apa, arwah dulu kalau sembahyang malam tu 500 rakaat, cecah tau, 500 rakaat. Kita kira satu rakaat 3 minit, dia mula jadi bodoh situ. Dia mula jadi bodoh. Dia nak kira dengan nisbah adat masa. Jangan. Allah boleh berkatkan masa tu, seseorang hamba tu boleh cecah 1000 rakaat. Tak payah laju. Ada orang kata boleh lah 1000 rakaat daripada pukul 10 sampai subuh. Macam mana semayang laju macam Indonesia, tarawih laju. Tak. Tok Wali yang semayang cecah 1000 rakaat tu, semayangnya relax, 2 rakaat habis, 2 rakaat habis, sampai 1000. Mana kekuatan dia dapat? Allah. Mana masa panjang dia dapat? Allah. Adat kata mustahil lah 1000 rakaat. Dia start semayang pukul apa? Pukul 3 pagi.
Habis rakaat ke-1000 tu 10 minit sebelum masuk subuh. Uish. Dia boleh balik pada tauhid. Kerana apa? Akal mengatakan harus perkara itu berlaku. Harus, bukan mustahil. Harus berlaku. Sebab berkait qudrat dan iradat Allah. Allah berkuasa dan Allah berkehendak hamba manusia tu dan hamba dia yang masa tadi tu jadi demikian. Nah, tapi kalau timbang pada adat kebiasaan, mustahil. Nah, pada adatnya kita sembahyang maghrib, contoh kita sembahyang sunat 2 minit dah. Adatnya kalau pukul 3 sembahyang sampai 10 minit sebelum subuh, tak cecah 1000 kalau sembahyang dengan relax itu. Adatnya, tapi ini di luar adat. Dipanggil khariqul adah. Ini yang nama kalau untuk orang soleh selain Nabi dan Rasul, karamah. Ibu-ibu pun tidak mustahil mendapat karamah. Kena dengan takluk hati, kecintaan pada Allah, siapa-siapa Allah boleh bagi karamah. Tapi kalau Nabi Rasul nama dia mukjizat. Nah, bayang dia mukjizat ni, karamah ni adik-beradik mukjizat. Atau nak bahasa lain sepupu sepapat mukjizat. Karamah dengan mukjizat ni adik-beradik. Nah, istilahnya adik-beradik. Macam mana Ustaz? Nabi Isra, jangan kata Mi'raj, Isra. Kita ambillah Isra dan Mi'raj dalam masa 1 malam. Sedangkan Mekah ke Palestin naik flight 2 jam. Flight 2 jam. Nabi naik burak. Burak binatang yang melangkau masa. Nah, jadi nak ceritanya kat sini apa? Masa itu makhluk Allah dan masa akan taat dengan perintah Allah. Allah suruh masa jadi panjang untuk hamba ni 24 jam juga, tapi dia boleh buat macam-macam. Dia boleh urus ni, dia boleh buat ni, dia boleh amal ni. Saya nak buat macam hajah, tak sempat saya lah. Masa sama juga 24 jam. Tidur sama juga, hajah tu tidur 5 jam, kita tidur 5 jam juga. Tapi entah, silap ada orang yang memang tak sempat buat apa-apa. Ada je benda tak siap, Allah tak berkatkan masa. Nah, baik. Maka Allah itu tidak berkait masa. Kalau Allah berkait masa, maka Allah ada umur. Kalau Allah ada umur, maka Allah ada mula. Kalau Allah ada mula, maka Allah itu makhluk, ada pencipta. Itu formula dia. Baik. Kemudian kalau tak hafal, buka balik live ni, tulis balik formula tu. Bimbang nanti insyaAllah habis keluar je lelaki bertanya dalam kereta, apa tadi Ustaz tanya? Ustaz kata gitu lah. Dia dah lupa dah. Biasalah kita dah. Baik. Seterusnya, jadi itu akidah kita nah, ayah-ayah, ibu-ibu. Baik, seterusnya. Kalau sini dia sebut kejap baik. Maka tentang masa tadi tidak mempengaruhi Allah. Lebih spesifiknya apa? Zat Allah tidak berkait masa, sifat Allah pun tak berkait masa. Itu kalau spesifik. Ambil umum senang, Allah itu tidak berkait dengan masa. Kana qabla an khalaqa az-zamana wal makan wa huwa al-ana ala ma alayhi kan. Artinya Allah Ta'ala itu dahulu daripada bahawa ia Allah menjadikan akan zaman dan tempat, dan adalah Allah Ta'ala sekarang atasnya, atas masa dan tempat, iaitu ada ia Allah sedia qadim, tiada berubah-ubah daripada sedianya Allah. Baik. Kat sini pengarang rahimahullah kata Allah itu dahulu daripada bahawa ia Allah menjadikan akan zaman dan tempat. Allah itu dahulu daripada ni bahasa lama. Kalau bahasa, jangan bahasa moden lah, bahasa sentosa. Apa? Dahulu daripada ni orang sentosa kata before. Before, tahu before? Tak tahu before? Sebelum. Maksud dia apa? Allah itu sebelum daripada menjadikan zaman dan masa. Maksud dia apa? Allah sedia ada wujud sebelum masa dan tempat diciptakan. Pegang tu Allah wujud
sedia ada qidam lah. Allah wujud secara qidam. Allah itu sedia ada wujud sebelum diciptakan masa dan tempat. Kenapa sebelum cipta masa dan tempat? Lah, sebab Allah yang cipta masa, sebab Allah yang cipta tempat. Maka sebelum masa dan tempat ada, Allah sedia ada wujud. Okey, selesai situ. Dan Allah Ta'ala sekarang atasnya. Maksudnya apa? Allah Ta'ala sekarang atas masa dan tempat. Tu Allah berkait masa dan tempat. Sabar, bukan itu maksud dia. Allah Ta'ala sekarang atas masa dan tempat. Syekh hurai apa dia? Dan Allah sekarang adalah pentadbir masa dan tempat. Allah wujud ketika itu masa dan tempat belum wujud. Allah belum cipta. Bila Allah cipta masa, bila Allah cipta tempat, Allah lah pentadbir masa dan tempat. Masa dan tempat dan sekalian makhluk dinamakan alam. Sebab tu kita sebut Rabbil Alamin. Rabb. Kenapa tak guna ilah? Ilah Tuhan, Tuhan. Rabb Tuhan, Tuhan. Terjemah Melayu sama. Spesifik, ilah yang maha layak disembah. Itu ilah. Rabb yang maha mentadbir lagi maha mencipta. Itu Rabb. Nah, maha mentadbir, maha mencipta, mencipta makhluk, mentadbir makhluk, termasuk masa dan tempat. Allah wujud sebelum masa dan tempat ada. Kemudian Allah cipta masa dan tempat, kemudian Allah tadbir masa dan tempat. Allah takdir masa dan tempat itulah yang jadi orang keluar daripada masa. Sembahyang 1000 rakaat dalam masa 3 jam. Nah, pergi jemaah Sentosa ni dalam masa 1 malam pergi ke Melbourne, malam raya di sana, pagi raya dah balik Sentosa. Gila ni Ustaz? Tak gila. Nah, itu harus pada akal. Kenapa harus? Qudrat iradat Allah. Nah, habis adat mustahil, tapi jadi tak? Jadi boleh menyalahi adat. Orang Sentosa malam raya kat Melbourne. Melbourne cari dalam peta kat mana. Nah, pagi raya balik dah Sentosa. Hebat. Nah, harus pada akal. Dia nak faham harus pada akal. Ingat, akal ni dia ada 3 je hukum. Wajib, mustahil, harus. 3 je hukum. Wajib, akal, mesti pada akal ni. Wajib pada akal atau mesti pada akal ni mana? Sekalian sifat wajib bagi Allah. 20 sifat wajib bagi Allah tu mesti pada akal. Dan 4 sifat wajib bagi para rasul pun mesti pada akal. Berlawan dengan 20 tu mustahil. Berlawan dengan 4 sifat wajib rasul tu mustahil. Selain daripada wajib mustahil tu, semua harus. Benda yang pelik, yang tak masuk akal, yang apa semua tu, semua harus pada akal. Sebenarnya tak masuk akal tu istilah tak tepat. Saya kata tadi, jemaah Sentosa malam raya pergi Melbourne, pagi raya balik dah Sentosa. Naik flight dah, jalan kaki. Jalan kaki. Malam raya pergi Melbourne, pagi raya balik dah sini. Jalan kaki. Nah, akal kata apa? Harus. Macam mana kita kata akal hukumnya harus pada akal kejadian tersebut? Kerana qudrat dan iradat Allah. Akal berkait dengan itu. Tapi kalau ikut adat mustahil Ustaz kan? Ya, mustahil. Tapi berlaku tak? Berlaku. Menyalahi adat. Situ. Nah, macam inilah yang datang-datang ni belajar. Adatnya nak ilmu kena belajar lah. Belajar. Bekas pensyarah, bekas cikgu bertungkus lumus bertahun-tahun duduk college, universiti, belajar nak ilmu. Adatnya nak pandai belajar. Adatnya nak ilmu belajar. Adatnya. Tapi kalau nak keluar daripada adat, tak belajar, tak apa, main, pergi sekolah tak pernah, huruf tak kenal, tiba-tiba genap umur 20 tahun alim. Boleh tak? Boleh. Allah boleh buat hamba dia gitu. Tapi adatnya tak gitu. Kau jangan berangan lah.
Nampak mak, ustaz kata tu tak payah pergi sekolah pun boleh pandai tau. Ni menyalahi adat. Kau nampak arang ni. Ni menyalahi adat. Kalau kau tertak pada kau tak berdarah, baru kau boleh tak payah pergi sekolah. Tak nak mak, dah pergi sekolah. Nah, dia nak menyalahi adat selalu, tak boleh. Nah, benda tu bukan boleh dibuat-buat. Baik. Kemudian jadi itu berkait dengan Allah itu wujud sebelum adanya masa dan tempat. Maksudnya Allah wujud sedia, qidam. Masa tu masa dan tempat tak ada. Kenapa? Belum dicipta. Kemudian Allah cipta masa dan tempat. Lepas tu wa huwal al'ana ala ma alaihi kan. Allah sekarang mentakdir pula masa dan tempat termasuk makhluk-makhluk yang lain. Nah, dan yang akhir dia kata iaitu ada Allah itu qadim, yakni sedia, tidak berubah-ubah daripada sedia dia. Maksud kata jangan kata Allah tu tiba-tiba berubah daripada sifat qidam dia kepada baru. Nah, mana kita dah tahu Allah qidam, tahu dah, okey. Kita tahu dah Allah qidam, okey. Ni dia kata jangan kata pula Allah tu berubah daripada qidam jadi hudus, daripada sedia jadi baru, berubah daripada sifat qidam. Macam mana kita kata Allah berubah daripada sifat qidam? Tu yang fahaman kata Allah bertempat kan berubah daripada qidam tu. Qidam tu tiada permulaan. Bila tak ada permulaan, tak sama dengan makhluk. Tak sama dengan makhluk, tak bertempat. Dan dia kata Allah ke arasy, telah mengubah, mengatakan Allah duduk di arasy bersamaan dengan makhluk. Maksud Allah ada mula. Tu berubah. Jangan. Okey, selesai. Kemudian adapun setengah daripada segala sifat yang wajib bagi hak Allah Ta'ala itu, maka iaitu 20 sifat. Nak masuk sifat 20. Ustaz yang tadi tu, yang tadi tu mukadimah. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tu nak bagi gambaran. Dia tak spesifik satu-satu sifat, dia gambaran 10. Bila mula 10 tu kuliah minggu lepas dengan kuliah yang malam 10. Sekarang nak masuk. Adapun setengah daripada segala sifat yang wajib bagi hak Allah. Kenapa dia kata setengah? Kenapa tak kata semua? Setengah ni menunjukkan bahawa sifat kesempurnaan bagi Allah itu tidak terhingga. Sifat kesempurnaan Allah yang dinamakan sifat kamalat. Kamalat ni daripada akmal atau kamil, sempurna. Nah, sifat kesempurnaan Allah tak terkira. Bukan kata tak terkira tu berbilang, tak. Maksud kata maha sempurna Allah tu tak boleh dibilang. Maha sempurna Allah tak boleh dibilang. Sifat kesempurnaan dia merangkumi segala-gala yang sempurna. Jadilah dia maha sempurna. Nah, okey. Jadi bila tak terhingga, macam mana? Ini 20 ni 20 ni 20 sifat wajib Allah ni, 20 tu sebahagian daripada yang tak terhingga. 20 tu mana ulama' dapat 20 tu? 20 tu diambil daripada Al-Quran dan Al-Hadis yang sebut dengan jelas. Quran sebut jelas, hadis sebut jelas. Rangkum, ulama' ambil. Memang kerja mereka mengkaji hadis, mengkaji Quran, hafal hadis, hafal Quran. Ambil jumlah 20. Kita tak kata sifat wajib kesempurnaan Allah hanya 20 saja. Bukan, itu salah. Sifat kesempurnaan Allah, sifat wajib bagi Allah tu tidak terhingga. Dan yang 20 ni jelas dalam Quran dan hadis disebut. Tu dibilang jumlah 20. Kalau nak kira maha sempurna Allah, tidak terhingga sifat kesempurnaan ni. Boleh? Jadi ada yang tolak sifat 20 ni sesat. Azan, ada dia hadkan Allah tu 20 je sifat. Allah tu maha sempurna. Dia yang bengong. Ahlussunnah wal Jamaah tak pernah menghadkan Allah 20 sifat saja. Tak.
Habis kata 20 tu yang jelas dalam Quran dan hadis disebut. Nah, habis sifat kesempurnaan Allah tak terhingga. Dia memang kena ulang-ulang bab tauhid ni, cakap ni. Nah, jangan ustaz ni kadang-kadang penengok ulang-ulang cakap memang gitu. Nah, dah lah yang kuliahnya menengok muka, kadang muka faham, kadang muka tak faham. Nah, ni biar berulang. Baik. Allahumma salli ala Muhammad. Yang wajib bagi Allah, wajib bagi ni biar reti. Nak hurai wajib bagi ni seminit lagi. Wajib bagi ni dia kata adapun setengah daripada segala sifat. Setengah tu saya dah sebut tadi, iaitu 20. 20 daripada apa? 20 daripada yang tak terhingga tu. Ambil 20. Yang wajib bagi, wajib bagi ni kita hurai bulan depan. Sebab nak kena faham. Bukan kata Allah tak bersifat ni, Allah berdosa. Sebab apa? Allah wajib bersifat gini. Itu salah. Wajib tu pada akal kita. Macam mana? Wallahu a'lam. Kita sambung pengajian bulan hadapan, insya-Allah. Kita bagi laluan azan isyak. Lepas tu kita tutup dengan doa. Lepas tu tuan-tuan sembahyang sunat. Nanti saya berkemas. Saya nak tu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imati sayyidina Muhammadin al-wasilata wal-fadilah والشرف والدرجة العالية رفيعه بعث المقام المحمود الذي وأنت إنك لا تغفر لي آلي يا رب الراحمين. ربي اغفر لي ولوالدي يا 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 ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهم كما ربنا صغارا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Jadi dengan itu kita tangguh. Sebelum tu saya mohon ampun dan maaf di atas kekasaran bahasa, keterlanjuran kata, keburukan adab, kerendahan akhlak. Jika ada salah dalam penyampaian, saya mohon ampun dan maaf. Kita tangguh majlis kita dengan kafaratul majlis dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faghfir li wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. La yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahman sahiha. Allahumma shrah bil Qur'anil 'azim sudurana wa yassir bihi umurana wa 'azim bihi ujurana wa wasi' bihi arzaqana wa hassin bihi akhlaqana wa nawwir bihi qulubana wa quburana wa qubur abaina ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina shiratal mustaqim. Allahumma rzuqna mutaba'atan nabiy sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan mutaqabbal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum.